Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. So hari ni saya akan share, saya akan bacakan buku ni, Membina Istana Bahagia. Dia sebab saya guna selfie, so tak dapat nak tengok cara terbalik kan. Jadi Membina Istana Bahagia. So buku ni akan cerita tentang kenapa kita kena kahwin, kenapa, untuk apa kita kahwin kan. Ada masalah-masalah dalam perkahwinan. So bila kita tak faham masalah ni, tu yang menyebabkan kita rasa keliru, kita rasa macam buntu kan. Jadi kita kena faham kenapa kita kahwin. So jadi buku ni akan beritahu semua pasal tu. Jadi saya akan bacakan sahaja. Contoh kalau tak faham ke apa, perempuan bolehlah pergi, perempuan ataupun adik-adik yang bakal membina perkahwinan bolehlah pergi merujuk kepada ustazah ataupun ustaz. Sebab saya bukanlah ustazah ataupun ustaz. Saya pernah lah baca buku ni dan faham lah sikit. Jadi saya cuba nak share sahaja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab 1 bab 1 ialah bab 1 ialah perintah untuk bernikah. Baik, perintah untuk bernikah. Okey, so kita sebenarnya diperintah untuk bernikah. Bila kita ikut perintah Allah untuk bernikah, kita maknanya kita seorang hamba yang taat kan. Okey, so insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang tercinta, sesungguhnya perkahwinan dapat menjadi penolong bagi agamamu, dapat pula menjadi penghancur syaitan atau menjadi benteng kukuh yang boleh menahan serangan musuh-musuh Allah. Perkahwinan merupakan cara sempurna bagi membanyakkan zuriat sehingga kelak dapat dibanggakan oleh pemimpin para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu iaitu Adam dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangan isterinya iaitu Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Daripada surah An-Nisa. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang saudara dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah Maha luas rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya lagi Maha mengetahui. Surah An-Nur 32. Surah Al-Baqarah ayat 232. Maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Jadi ayat ini adalah larangan keras untuk melakukan ada hal, iaitu melarang seseorang wanita menikah dengan orang yang dicintainya dengan cara mengurungnya tanpa alasan syar'i. So kadang-kadang ada orang tak bagi kahwin dengan orang ni, jadi mak ayah dia kurung dia kan. Allah memuji dan memuliakan para walinya yang berdoa memohon isteri dan keturunan yang baik melalui firman-Nya, dan juga mereka yang diridhai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Seorang lelaki soleh berkata kepada Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 27 hingga 28. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya. Musa menjawab, perjanjian itu adalah antaraku denganmu tetap dihormati bersama, yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku
tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan, dan Allah jugalah menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan itu. Ayat dekat atas menyebutkan bahawa Musa AS, salah seorang Nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, bersetuju bekerja kepada seorang hamba yang soleh, iaitu Syuaib. Ayah mertua Nabi Musa kan, Nabi Syuaib. Selama 8 tahun sebagai mahar perkahwinannya dengan puteri orang soleh tersebut. Islam menganjurkan perkahwinan seperti disebutkan di dalam firman Allah SWT. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan. Surah An-Nisa ayat 3. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab khas tentang perkahwinan dengan tajuk bab Al-Targhib fi Al-Nikah liqaulihi ta'ala. Fankahimu tabalakum min al-nisa. Al-Hafiz Ibn Hajar menerangkan asas pengambilan dalil oleh Imam Al-Bukhari dari ayat tersebut. Ayat ini mengandungi perintah dan darjat paling rendah dari perintah tersebut ialah bersifat anjuran. So, ia perintah dan juga boleh anjuran. Dengan demikian, perkahwinan itu dianjurkan. Okay? Akan kita tahu kan, perkahwinan itu ada yang wajib, ada yang sunat kan. Okay? Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup bernikah, hendaklah dia bernikah, dan barang siapa belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana puasa dapat menjadi benteng pelindung bijak baginya. Okay, Al-Hafiz Ibn Hajar menjawab, seruan ini sememangnya ditujukan kepada para pemuda sahaja, sebab biasanya pada diri mereka terdapat hasrat dan dorongan untuk bernikah yang amat kuat. Ini berbeza dengan orang-orang tua. Meskipun secara tersirat dinyatakan bahawa jika hasrat dan dorongan bernikah itu juga daripada orang tua, maka dia pun termasuklah dalam perintah tersebut. Jadi kalau nak kahwin, kena kahwin. Kalau tak nak kahwin, tak mampu ataupun ada masalah, kenalah berpuasa. Baik, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okay. Ayat perkataan dari jenis kamu sendiri ada dihuraikanlah dalam bab ni. Okay. Apakah maksud dari jenis kamu sendiri? Kenapa Allah ciptakan pasangan itu daripada jenis kamu sendiri? Hidup di dunia jika tanpa kesenangan dan kenikmatan bersama isteri akan menjadi keras dan kering. Oleh itu, hikmah Allah menentukan bahawa kewujudan manusia dapat dipertahankan dengan adanya nikmat tersebut. Merenungkan hikmah Allah ini akan membuatkan manusia faham betul tujuan daripada kenikmatan itu. Ia bukanlah tujuan melainkan alat bagi mewujudkan satu tujuan yang mulia. Cabang yang mulia tidak mungkin tumbuh melainkan dari akar dan batang yang mulia pula. Dan inilah yang disebutkan sebagai kehidupan rumah tangga. Pada zaman dahulu, para wanita dianggap sebagai binatang yang tidak punya jiwa dan nilai. Mereka tidak ditempatkan pada kedudukan sebagai isteri. Dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan kat Perancis pada tahun 586 Masihi, orang-orang Eropah ingin memperlakukan kaum wanita secara adil. Dalam konferensi itu diputuskan bahawa wanita adalah manusia dan bukanlah binatang. Hanya sahaja manusia jenis ini diciptakan untuk melayani lelaki. Astagfirullahalazim. Ayat di atas menjadi cahaya dan kekuatan bagi kita. Ayat ini termasuk tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kan sebelumnya orang kata wanita itu binatang, tapi Allah cakap isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Maksudnya kita bukan binatang, tapi kita diciptakan dari jenis kamu sendiri, dari jenis lelaki sendiri kan. Okay. Ayat di atas menjadi kekuatan dan cahaya bagi kita. Ayat ini termasuk tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak abad 14, abad silam, yang menyatakan bahawa wanita adalah satu dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. Nantilah petang-petang
Wanita diciptakan dari lelaki, bukan dari bahan tanah yang lain. Wanita diciptakan untuk menjadi isteri dan pendamping, bukan sebagai budak atau pelayan. Dalam ayat ini disebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dari rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan jadikannya di antara kamu suami isteri pasangan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum 21. So, seorang isteri diciptakan agar lelaki merasa tenteram bersamanya. Ketenteraman bersama isteri merupakan masalah psikologi dan rahsia fitrah manusia, yang dengannya setiap orang akan merasa bahagia. Hidup berumah tangga juga dapat menjadi ubat bagi kesepian yang rasanya pilunya tidak dapat ditahankan. Jadi kalau kita seorang-seorang, memang akan rasa sunyi, rasa pilu sangat, kan? Itu fitrah. Jadi itulah sebabnya kita rumah tangga itu menjadi ubat. Hal itu merupakan keperluan moral yang tidak diperolehi seseorang kecuali dari seorang wanita. So, rasa pilu, rasa sepi, rasa sunyi, ubatnya ialah daripada seorang wanita. Begitu juga wanita, kan? Surah Al-A'raf 189. Dialah Allah yang menciptakan kamu semua dari hakikat diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya, diri suami isteri, untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Surah Al-A'raf.